Okey. Apa itu kata tanya? Okey, kata tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata yang kita gunakan untuk bertanyakan sesuatu. Contohnya kamu nak tanya sesuatu, mesti kita akan guna kata tanya. Dan kebiasaannya ataupun menjadi satu kemestiannya, di akhir ayat kata tanya, mestilah ada tanda soal. Okey? Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai question marks. Tapi sebenarnya ini adalah tanda soal. Bila dalam ayat itu ada kata tanya, di hujungnya mesti ada tanda soal. Sekiranya tiada tanda soal, maka ayat itu kita tak kategorikan sebagai kata tanya. Okey? Ingat, kata tanya di akhir ayat itu sekali mesti ada tanda soal. Boleh ingat? Okey. Hari ini kita belajar 7 jenis kata tanya. Ada 7 jenis kata tanya yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama adalah di mana. Yang kedua adalah siapa. Yang ketiga adalah bila. Yang keempat berapa. Yang kelima apa. Yang keenam mengapa. Dan yang terakhir sekali adalah bagaimana. Ingat, ada 7 kata tanya yang kita akan cuba belajar hari ini. Okey. Kata tanya yang pertama, di mana? Okey, di mana kita biasanya gunakan untuk menanyakan nama sesuatu tempat. Nama sesuatu tempat. Kita biasa guna untuk tanya nama. Nampak ni, menanyakan nama sesuatu tempat. Di mana? Ingat, di mana kita guna untuk nama, terbalikkan. Nampak tak? Untuk tanyakan nama, di mana jadi tanya nama. Okey? Boleh ingat? Okey, contoh ayat di mana. Di manakah Suraya membaca buku itu? Di manakah Suraya membaca buku itu? Dia tanya Suraya baca buku di mana? Kalau tengok gambar ni, Suraya baca buku. Suraya membaca buku itu di dalam bilik. Ataupun Suraya membaca buku itu di tepi katil. Nampak? Di akhir kata tanya ini, di akhir ayat tanya ini mestilah ada tanda soal. Di akhir mestilah ada tanda soal. Okey, sekejap saya bagikan warna biru. Mesti ada tanda soal. Di manakah Suraya membaca buku itu? Kalau tengok gambar, Suraya membaca buku itu di dalam bilik. Ataupun Suraya membaca buku itu di tepi katil. Sebab dia duduk sandar dekat tepi katil. Okey, itu adalah untuk di mana, contoh ayat pertama. Contoh ayat yang kedua. Di manakah Encik Ahmad menyimpan duit? Okey. Di manakah Encik Ahmad menyimpan duit? Jawapan untuk ini adalah Encik Ahmad menyimpan duit di dalam bank. Okey. Encik Ahmad menyimpan duit di dalam bank. Okey. Tengok di akhir sekali mesti ada tanda soal. Dan soalan dia di mana ni untuk nama tempat. Okey. Untuk nama tempat. Apa nama tempat dia tadi? Ialah bank. Okey. Dia tanya di manakah ni untuk nama tempat. Apa nama tempat tu? Tempat tu adalah bank. Okey. Boleh faham? Okey. Contoh ayat di mana yang ketiga.
Di manakah Ah Leong dan Mutu bermain bola sepak? Di manakah Ah Leong dan Mutu bermain bola sepak? Kalau tengok kat dekat gambar ni, Ah Leong dengan Mutu main dekat mana ni? Siapa tahu? Ah Leong dengan Mutu main bola dekat mana? Siapa nak bagi jawapan? Padang. Ya, Ah Leong dengan Mutu main bola dekat padang. Jadi nak tulis jawapan yang lengkap, mestilah bermula dengan Ah Leong dan Mutu bermain bola sepak di padang. Okey. Ah Leong dan Mutu bermain bola sepak di padang. Itu barulah jawapan yang lengkap. Okey. Nampak tak? Dia tanya di mana nama tempat. Apa nama tempat tu adalah Padang. Nama tempat tu adalah Padang. Okey. Ingat, di mana untuk nama tempat. Nama sesuatu tempat. Okey. Kata tanya yang kedua. Siapa? Siapa ni kita biasa gunakan untuk bertanya tentang orang. Tentang manusia. Kita tak guna siapa ni untuk binatang. Contohnya, siapakah nama lembu itu? Tak ada. Kita tak guna. Macam tu. Kita tanya tentang orang sahaja. Okey? Kita tengok. Siapakah nama guru yang mengajar subjek bahasa Melayu? Okey? Siapakah nama guru yang mengajar subjek bahasa Melayu? Dia tanya nama guru, nama orang. Okey? Siapa ni untuk bertanya tentang orang. Okey? Contoh ayat yang kedua. Siapakah nama pemenang bagi pertandingan melukis poster? Siapakah nama pemenang bagi pertandingan melukis poster? Dia tanya nama pemenang. Sebab dia tanya tentang orang. Contoh jawapan dia. Nama pemenang bagi pertandingan melukis poster ialah Sofia. Contoh. Okey. Ataupun nama pemenang bagi pertandingan melukis poster ialah Zulaika. Okey. Itu cara untuk menjawab soalan ini. Okey. Soalan ataupun contoh ayat yang ketiga. Siapakah nama guru besar SK Convent Infant Jesus 2? Ni ramai orang tak kenal, kesian. Dia guru besar tapi awak tak kenal dia siapa. Awak kata dia cikgu baru je, betul tak? Okey. Siapakah nama guru besar SK Convent Infant Jesus 2? Ini adalah soalan bertanya tentang orang. Dia tanya nama guru besar. Jadi, jawapan dia ialah nama guru besar SK Convent Infant Jesus 2 ialah Puanku Ah Nyut. Okey? Adalah Puanku Ah Nyut. Janganlah cakap dia ni cikgu baru. Memang ada cikgu baru tapi dia guru besar. Okey? Okey. Kata tanya yang ketiga. Okey, kata tanya yang ketiga ialah bila. Okey? Bila ni kita guna untuk bertanya tentang masa berlakunya sesuatu perkara. Dia tanya tentang masa ataupun waktu. Bila ni untuk tanya masa ataupun waktu. Okey? Kita tengok contoh ayat yang pertama. Bilakah kamu hendak pergi ke sekolah? Dia tanya, bilakah kamu hendak pergi ke sekolah? Okey, sebab dia tanya masa, pukul berapa kamu nak pergi sekolah? Jadi jawapan dia, saya hendak pergi ke sekolah pada jam 6 pagi ataupun 6.30 pagi. Macam tu cara jawab soalan ini.
Okey, sebab dia tanya masa. Okey, contoh ayat yang kedua. Bilakah kamu akan bertolak ke zoo negara? Bilakah kamu akan bertolak ke zoo negara? Dia tanya bila untuk masa. Jadi jawapan dia, saya akan bertolak ke zoo negara pada jam 10 pagi. Okey. Saya akan bertolak ke zoo negara pada jam 10 pagi. Itu cara menjawab soalan ini. Okey. Soalan nombor 4. Sekejap cikgu jumpa ini, tak tengok. Okey. Kata tanya yang keempat iaitu berapa. Dia tanya berapa. Berapa ni kita guna untuk bertanyakan jumlah atau bilangan sesuatu benda. Dia tanya jumlah atau bilangan sesuatu benda. Okey. Contoh ayat yang pertama. Berapakah jumlah harga makanan ini? Nasib baik dah raya. Kalau bulan puasa ni meleleh Helio. Okey. Berapakah jumlah harga makanan ini? Dia tanya jumlah atau bilangan. Jadi, jumlah harga makanan ini ialah RM10. Contoh jawapan dia. Okey. Ataupun jumlah harga makanan ini ialah RM5. Okey, itu cara untuk menjawab soalan ini. Dan semestinya ada tanda soal di hujung ni. Mesti ada tanda soal. Okey. Contoh ayat yang seterusnya. Berapakah bilangan ayam yang ada di dalam reban ini? Dia tanya jumlah. Bilangan tu adalah jumlah. Berapakah bilangan ayam ataupun berapakah jumlah bilangan ayam yang ada di dalam reban ini? Jadi nak jawab dia ialah jumlah bilangan ayam yang ada di dalam reban ini ialah sebanyak 10 ekor. Dia tanya jumlah, mesti ada nombor. Mesti ada angka. Sebab itu adalah jumlah. Okey, contoh ayat yang seterusnya. Berapakah jumlah perkataan yang ada di dalam petikan teks ini? Contohnya kamu buat karangan, nanti sampai satu masa kamu perlu buat karangan dan karangan itu ada had berapa jumlah perkataan. Jadi kamu kena kira satu persatu. Contohnya karangan tu suruh kamu buat 100 patah perkataan. Tapi kamu tak yakin tu dah 100. Jadi kamu kena kira satu persatu. Cukup tak 100 patah perkataan? Itu adalah jumlah perkataan. Contohnya dalam ni ada berapa patah perkataan? Kita kira kat dalam ni. Okey, ni dalam sini sampai sini ada berapa patah perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 patah perkataan. Jadi jawapan dia adalah jumlah perkataan yang ada di dalam petikan teks ini ialah 10 patah perkataan. Itu cara untuk menjawab soalan macam ni. Okey. Kata tanya yang kelima iaitu apa. Okey. Apa ini kita gunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, benda ataupun binatang. Siapa kenal lelaki ni siapa? Siapa lelaki ni? Cuba jawab, siapa? Siapa lelaki ni? Macam pernah nampak ke? Dah nampak dekat mana? Saya nampak kat Facebook. Siapa nama dia? Siapa tahu? Okey, tak apa. Nanti saya bagi tahu nama dia siapa. Kita apa ini kita gunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, benda ataupun binatang.
Okey, contoh ayat bagi apa? Apakah maksud kitar semula? Dia tanya apakah maksud kitar semula? Maksud kitar semula ialah menggunakan kembali bahan-bahan yang telah dibuang. Itu kitar semula. Ini untuk penyataan perkara. Sebab dia tanya maksud kitar semula itu merujuk kepada perkara. Apa benda tu dia tanya. Okey. Contoh ayat tanya yang kedua. Apakah yang kucing itu sedang lakukan? Apakah yang kucing itu sedang lakukan? Okey, ni merujuk kepada apa ni? Ayat ni merujuk kepada apa? Siapa tahu? Adakah dia merujuk kepada perkara, benda atau binatang? Siapa tahu? Dia merujuk kepada siapa? Haiwan, binatang. Ya, dia merujuk kepada binatang. Sebab ini adalah kucing. Okey. Jadi, kucing itu sedang apa? Jawablah nanti jawapannya. Okey, seterusnya. Apakah negeri yang terkecil dalam negara Malaysia? Apakah negeri yang paling kecil dalam negara Malaysia? Siapa tahu negeri apa yang paling kecil sekali dalam Malaysia? Tak tahu. Negeri apa? Negeri Perlis. Negeri Perlis paling kecil dalam Malaysia. Negeri Perlis. Okey. Ayat kata tanya yang keenam iaitu mengapa. Mengapa ni kita tanya untuk sebab sesuatu perkara itu berlaku. Kenapa dia jadi macam tu? Kita nak tahu kenapa dia jadi macam tu ataupun apa sebab dia dapat macam tu. Okey. Contoh ayat yang pertama. Mengapakah Selvi kerap ke tandas? Ini macam kelas 3 hijau lah. Asyik ke tandas. Kejap-kejap nak pergi tandas. Mengapakah Selvi kerap ke tandas? Kadang-kadang saya tengah mengajar pun dia angkat tangan nak pergi tandas. Tapi tak apalah, Kang takut terkencing dalam kelas pula. Mengapakah Selvi kerap ke tandas? Dia tanya sebab kenapa Selvi ni suka sangat pergi tandas. Okey, untuk contoh jawapannya ni, Selvi kerap ke tandas kerana Selvi tidak sihat ataupun Selvi sakit perut. Pun boleh. Tapi dalam kelas 3 hijau ramai yang sakit perut. Okey. Sekejap-kejap nak pergi tandas. Okey, contoh ayat yang seterusnya. Mengapakah semua murid kelas 3 hijau menangis? Contoh. Mengapakah semua murid kelas 3 hijau menangis? Tak tahulah kenapa hari tu semua menangis. Mungkin kita boleh jawab macam ni. Semua murid kelas 3 hijau menangis kerana dibebani dengan kerja rumah bahasa Melayu. Contoh macam tu. Contoh. Okey, contoh ayat yang seterusnya. Mengapakah Anis tidak menyiapkan tugasan yang telah diberikan? Dia tanya Anis, kenapa Anis tak siap kerja dia? Mengapakah Anis tidak menyiapkan tugasan yang telah diberikan? Nampak dia tanya situasi, dia tanya sebab sesuatu perkara itu berlaku. Nampak ni, sebab Anis tak siapkan tugasan dia. Jadi, Anis tidak menyiapkan tugasan yang telah diberikan kerana Anis tertidur. Ataupun Anis tidak sihat. Itu jawapan yang biasa saya jumpa lah. Cikgu tak sihat lah, tak boleh buat kerja rumah. Cikgu buku tak bawa, tinggal kat rumah. Rumah nak baca buku. Okey. Itu adalah saya nak tanya sebab kenapa jadi macam tu. Okey. Kata tanya yang ketujuh. Bagaimana kita tanya mengenai cara melakukan sesuatu perkara. Okey, bagaimana kita nak tanya ni mengenai cara ataupun langkah-langkah. Mana saya punya mouse tadi. Okey.
cara melakukan sesuatu perkara ataupun langkah-langkah. Contoh ayat yang pertama. Bagaimanakah cara untuk membuat kek pisang? Okey. Bagaimanakah cara untuk membuat kek pisang? Cara. Apa cara yang pertama ialah kita perlu sediakan tepung, kita perlu sediakan pisang, kita perlu sediakan mangkuk adunan. Itu adalah cara-cara dia. Okey? Okey. Contoh ayat yang kedua. Bagaimanakah cara untuk kita menjadi murid yang cemerlang? Dia tanya. Bukan mudah untuk jadi murid yang cemerlang. Kalau asyik kerap ke tandas pun susah nak jadi murid cemerlang. Sebab asyik ke tandas dia tak dapat dengar apa yang cikgu dia ajar. Okey? Seterusnya. Bagaimanakah Suhana mampu untuk melukis lukisan yang cantik itu? Dia tanya kenapa macam mana Suhana boleh lukis lukisan yang cantik itu. Maksudnya dia tanya cara lah. Dia tanya cara Suhana melukis. Okey? Okey, kita akan pergi ke buku aktiviti. Muka surat 51. Okey, sediakan buku aktiviti muka surat 51 dan juga pensil untuk menulis jawapan. Okey, dah sedia? Boleh saya mulakan? Kita tengok dulu kejap. Okey. Muka surat 51. Okey, saya nak minta seorang demi seorang baca. Okey, saya minta dahulu. Ini sampai sini. Saranya, baca daripada Imran sampai bilik mereka. Buka mic dulu Saranya. Imran dan Irfan berkongsi bilik. Ayahnya menganci katil lama dengan katil bertingkat di bilik mereka. Saya minta awak ulang sekali yang ayahnya ni sampai habis. Ayahnya mengantikan katil lama dengan katil bertingkat di bilik mereka. okey, terima kasih. Sebab tadi kamu baca mengganti je, kan hilang. Okey, terima kasih Saranya. Okay, seterusnya, Abilashini. Kamu baca yang apa yang Imran tulis. Silakan Abilashini. Wow, cantiknya katil baharu di bilik kita. Apa jawapan dia tu? Di manakah ayah membelinya? Okey, itu adalah cadangan jawapan daripada Abilashini. Okey, saya nak dengar cadangan jawapan daripada Annabelle. Apakah jawapan untuk ini Annabelle? Manakah? Okey, itu adalah jawapan daripada Annabelle. Kasih, apakah cadangan jawapan untuk tu Kasih? Berapakah
Berapakah? Okey, Kasih kata berapakah. Nur Erina Damia, apa jawapan kamu? Cadangan jawapan? Untuk yang ini, Erina Damia. Tak ada? Amni, Aimi, apa jawapan kat sini? Okey. Manakah? Okey, Amni apa tu? Si Aimi kata manakah? Okey. Siapa lagi? Nur Farah Sofia. Silakan yang ini. Manakah? Manakah? Okey, Akila. Yang ini apa Akila? Bilakah? Bilakah? Okey, terima kasih. Semua dah bagi jawapan. Sekarang ni, untuk dapatkan jawapan yang ini, kamu tengok yang ini pula. Apa jawapan dia ni? Okey. Irfan kata, ayah membelinya semasa kita ke sekolah pada pagi tadi. Apa ni? Pada pagi tadi ini adalah waktu ataupun masa. Nampak tak? Jadi waktu dan juga masa merujuk kepada bila. Nampak tak? Waktu ataupun masa merujuk kepada bila. Jadi jawapan yang paling sesuai untuk kita tulis dekat situ adalah sini. Bila. Bilakah ayah membelinya? Sebab ini adalah pagi tadi ni adalah masa. Okey, sekarang tulis jawapan. Nanti kan lupa tulis sekarang. Cikgu. Hmm. Cikgu semua orang dah freeze. Dah freeze? Tak ada, okey je. Internet kamu tu. Cikgu dah freeze. Tak okey je. Internet kamu tu. Okey, dah siap? Okey, kita sambung lagi yang ini pula. Okey, apakah jawapan yang paling sesuai kita letak dekat sini? Saya nak dengar jawapan daripada Saranya. Apakah jawapan untuk ni Saranya? Berapakah jumlah orang yang boleh tidur di atas katil ini? Okey, Saranya dah bagi respon. Nur Erina Damia, boleh tak bagikan cadangan jawapan kamu untuk yang saya gariskan ni? Berapakah? Okey, Nur Erina Damia kata berapakah? Kasih, apa cadangan jawapan kamu? Berapa Kasih? Apa jawapan dia? Berapa? Berapakah? Okey, Annabelle dah tidur dah. Annabelle, apa cadangan jawapan kamu kat situ? Berapa? Okey, Annabelle kata pun berapa. Okey, Nur Farah Sofia, apa cadangan jawapan kamu? Berapa? Okey. Abila sini, kamu punya jawapan apa? Berapakah? Berapakah? Ni apa ni Aimi? Berapakah? Berapakah? Okey, Akila? Berapakah? Okey, jadi jawapan yang paling tepat sekali ialah berapakah? Tulis kat sini. Berapakah jumlah bilangan orang yang boleh tidur di atas katil ini? Sebab dia tanya jumlah orang. Jumlah ini merujuk kepada bilangan. Bilangan kita guna untuk berapa. Okey, dah siap salin?
Okey. Kita tengok kepada soalan seterusnya. Kita minta siapa nak baca? Siapa nak baca ni? Okey, Nur Farah Sofia, silakan. Dua orang sahaja, seorang di bahagian atas dan seorang di bahagian bawah. Irfan hendak tidur di bahagian mana? Okey, Nur Farah Sofia kata jawapan sini apa tadi? Mana? Okey, ada lagi lain yang nak bagi cadangan jawapan? Ya, Akilah, silakan. Akilah, apa jawapan kat sini? Mana? Okey, Akilah kata mana. Siapa lagi nak bagi cadangan? Saya. Okey, apa jawapan dia? Mana? Okey, Kasih kata mana. Ada lagi? Caranya? Ya, Aimi, apa jawapan dia, Aimi? Mana? Aimi kata mana. Ya, jawapan yang paling sesuai untuk kita letak dekat sini adalah mana. Okey. Di bahagian mana? Dia tanya. Okey. Menunjukkan lokasi ataupun sesuatu tempat tu lah. Okey. Seterusnya. Saya nak suruh Annabelle. Annabelle dah boring tu. Okey. Annabelle, kamu baca yang Irfan ni. Saya. Bukan. Abang akan tidur ni. Abang akan tidur di bahagian bawah. Imran perlu berhati-hati semasa berada di bahagian atas. Okey. Okey, terima kasih Annabelle. Okey, siapa nak cuba jawab yang ini? Cikgu yang Imran tu yang kat atas tu belum buat lagi. Belum lagi eh? Oh, terlupa lah tu. Okey, kasih baca. Saya mahu tidur di bahagian atas. Jawapan dia? Siapakah yang akan tidur di bahagian bawah? Okey, siapa setuju dengan jawapan kasih? Angkat tangan. Saya. Okey. Siapakah? Kalau kasih kata siapakah, kita tengok jawapan dia tadi. Sebab dia kata siapakah, jadi jawapan dia tadi abang. Abang ni merujuk kepada manusia. Okey, jadi jawapan kasih tu betul lah. Siapakah? Okey, kita tulis dekat sini. Sini, siapakah? Okey, seterusnya. Ya, Akilah. Baca yang Imran ni. Ya, Akilah, baca ni. Apa jawapan dia, Akilah? Mengapakah saya perlu berhati-hati, Abang? Ya, kita tengok Akilah ni jawapan betul tak betul. Okey. Akilah kata mengapakah. Jadi kita perlu lihat sesuai tak sesuai kita guna kata tanya mengapakah. Okey, sebab kita tengok dialog dia tadi, Irfan ni suruh adik dia berhati-hati semasa berada di bahagian atas. Nampak? Dia suruh. Okey, jadi Imran ni nak tahu kenapa, apa sebab dia. Jadi jawapan dekat sini adalah mengapakah. Besar sini. Okey, terima kasih. Siapa kat tangan ni? Jadrina kat tangan. Okey, Jadrina ada kat situ ke? Ya.
Okey, silakan Jadina baca daripada sini sampai sini. Imran perlu berhati-hati semasa naik ke bahagian atas. Sekiranya cuai akan membahayakan keselamatan Imran. Ya, terima kasih Jadrina. Okey, Jadrina dah baca yang atas tu tadi. Ni saya belum highlight lagi. Okey, ada lagi dua pilihan jawapan. Antara bagaimana dengan apa. Okey. Siapa nak jawab yang ini? Okey, silakan Annabelle. Annabelle angkat tangan ke tu? Bukan tak angkat tangan. Okey, silakan Annabelle. Apa jawapan untuk ini? Bagaimanakah? Okay, Jadrina kata bagaimanakah? Okey, Annabelle dia jawapan apa? Bagaimanakah? Bagaimanakah? Okey, lagi? Ada siapa lagi nak bagi cadangan jawapan? Bagaimanakah? Okey, Farah Sofia kata bagaimanakah? Ada lagi? Ada lagi nak bagi jawapan? Ni Khairin. Senyap je Khairin. Nak bagi jawapan tak ini? Ya, Saranya. Silakan. Bagaimanakah? Okey, Saranya pun kata bagaimanakah? Okey, jawapan dia memang betul. Jawapan dia adalah bagaimanakah. Jadi tulis dekat sini. Bagaimana? B huruf besar. Okey. Ada lagi? Okey, seterusnya. Siapa lagi yang belum pernah jawab lagi? Okey, Jadrina nak baca yang lagi tak? Jadrina boleh cuba baca yang ini? Boleh Jadrina? Boleh. Okey, cuba. Apakah cara yang selamat untuk saya ke bahagian atas? Okey, jadi memanglah itulah jawapan yang tinggal lagi. Ha. Okey, apakah cara yang selamat untuk saya ke bahagian atas? Okey, tulis dekat sini. Apakah? Okey. Kita siap buka surat 51 tapi belum habis baca lagi. Okey, silakan siapa lagi nak baca habiskan ni? Saya. Okey, silakan Kasih. Imran perlu memegang besi pengadang di tepi kali ini semasa naik dan turun katil. Okey. Okey, siapa lagi nak sambung yang akhir sekali? Okey, Farah Sofia. Oh, begitu. Mari kita kemaskan lirik ini bersama-sama. Okey, terima kasih. Kita dah habis muka surat 51. Okey, kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Muka surat 52. Okey. Siapa ni tadi ni? Sofia Ardina. Dia baru masuk ni. Sofia Ardina, ada kat situ? Ya. Sofia, okey, bacakan yang ini. Bacakan petikan teks ini daripada Imran sampai adiknya Ilmi ni. Imran mempunyai seorang adik yang berusia 3 tahun. Nama adiknya Army.
Irmi. Irmi. Tengok ke huruf I tu. Okey, terima kasih. Kairin. Kairin Erina ni, tolonglah baca daripada Irmi sampailah mereka. Ada tak? Irmi kerap memetik suis soket. Perbuatan adiknya itu merisaukan ayah dan ibu mereka. Okey, dekat switch soket tu ada nokta, kena berhenti dulu. Okey, lagi sekali. Irmi kerap memetik suis soket. Perbuatan adiknya itu merisaukan ayah dan ibu mereka. Okey, terima kasih. Siapa lagi nak baca? Ya. Amni pula. Aimi. Habiskan ni sampai sini, sampai sini. Ibu dan ayah mereka bimbang sekiranya berlaku rajatan elektrik kepada Irmi. Ya, terima kasih. Okey, seterusnya siapa lagi nak baca? Annabelle. Baca daripada sini sampai rumah. Untuk mengatasi masalah Mengatasi. masalah itu, ayah mereka memasang pelitup pada setiap soket di rumah. Okey, terima kasih. Okey, siapa lagi nak cuba baca? Tahu kan mak? Tahu ya, stop ya. Okey, orang yang sama je. Bagi orang lain pula. Abila sini. Habiskan. Tindakan itu demi keselamatan anggota keluarganya. Pelindung soket tersebut dapat mengelakkan adiknya memetik suis soket. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih sebab semua dah tolong saya baca. Okey, saya padamkan dulu. Okey, sekarang ni kamu biasa tulis jawapan. Tetapi untuk buku aktiviti yang muka surat 52 ni, jawapan dah ada, cuma tak ada soalan. Nampak tak? Dia dah ada jawapan tapi tak ada soalan. Okay, sekarang ni kita nak cuba bina soalan untuk setiap jawapan yang telah diberikan. Okey, siapa nak cuba buat soalan nombor 1? Siapa nak cuba buat soalan nombor 1? Saya. Ya, silakan Akila. Siapakah yang kerap memetik suis soket? Okey, Akila kata siapakah. Ada lagi cadangan lain? Ada lagi cadangan lain nak bagi cadangan jawapan? Aimi, ada cadangan? Oh, Aliza tak ada. Dah 2 hari Aliza tak ada. Ada cadangan lain? Tak ada cadangan lain? Aimi tak ada cadangan. Abila sini ada cadangan? Syaratnya ada cadangan? Tak ada cadangan jawapan. Okey. Akila kata tadi siapakah yang kerap memetik suis soket? Betul Akila? Betul. Okey. Jadi jawapan dekat sini adalah siapakah yang kerap memetik suis soket? Kenapa guna siapakah? Sebab Irmi ini merujuk kepada manusia ataupun siapa yang buat. Suis soket pula saya tulis tu.
Mesti ada tanda soal. Kalau tak ada soal, salah. Okey, dah siap. Okay, seterusnya. Untuk yang kedua ini, jawapan yang telah diberikan ialah ayah dan ibu mereka berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ermi. Apa cadangan jawapan dia ni? Nur Sofia Idina. Tak tahu. Ya Jadina, angkat tangan tu ada jawapan? Ada. Okey, silakan. Mengapakah ayah dan ibu mereka berasa risau? Okey, Jadina kata mengapakah ayah dan ibu mereka berasa risau. Okey, itu jawapan Jadina. Okay, saya simpan dulu. Ada siapa-siapa lagi nak bagi cadangan? Tak ada. Terus Aimi kata tak ada. Ada lagi? Sofia, ni Sofia Idina? Tak ada cadangan jawapan lain? Okey, kita tengok dekat sini jawapan dia kat sini tulis ayah dan ibu mereka berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ermi. Ini adalah sebab. Nampak tak? Sebab. Jadi sebab kita gunalah kata tanya mengapakah. Okey, terima kasih Jadina, jawapan kamu betul. Okey, dah siap? Belum. Dah. Okey. Okey, untuk soalan yang ketiga. Jawapan yang telah diberikan ialah untuk mengatasi masalah itu, ayah mereka memasang pelindung pada setiap soket di rumah. Apakah kategori jawapan dia ni? Ni Sofia, muka surat 52.
Apakah kategori dia ni? Kategori Yang dia ni ada awal-awal tadi. apa dia? Yang awal-awal tadi. Awal-awal tadi 51. Okey, kategori jawapan ini adalah merujuk kepada cara-cara. Okey, kategori jawapan ini merujuk kepada cara-cara. Siapa nak bagi cadangan jawapan? Siapa nak bagi cadangan jawapan? Cara-cara tadi merujuk kepada apa? Ni cara-cara. Cara-cara tadi nak merujuk kepada apa? Siapa nak bagi cadangan jawapan? Ya, sarannya silakan. Silakan sarannya. Apa cadangan jawapan kamu? Bagaimanakah? Ibu nak. Silakan sarannya. Bagaimanakah? Bagaimanakah mengatasi masalah Sikit lagi nak betul tu. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah itu? Okey, sarannya kata itu. Ya, silakan Akila. Akila, cuba. Dah hilang dah Akila. Bagaimanakah mengatasi masalah itu? Bagaimanakah? Sikit lagi nak betul Akila. Tambah sikit je lagi. Bagaimanakah? Ada tertinggal satu benda. Bagaimanakah? Bagaimanakah untuk mengatasi masalah itu? Satu lagi tertinggal. Pendek je satu lagi. Siapa tahu? Saya. Ya. Silakan Jadrina. Bagaimanakah ayah mereka mengatasi masalah itu? Okey, itu Jadrina punya jawapan. Dia Nur Sofia Aidina. Apa cadangan jawapan kamu? Bagaimanakah mengatasi masalah itu kepada Irmi? Okey, saya rasa cadangan jawapan Jadrina yang paling betul. Bagaimanakah ayah mereka mengatasi masalah itu? Tulis. Dia tak dapat bangun. Okey, dah sudah? Tak muat loh. Okey, nombor 4. Boleh ke bagi nombor 4?
Boleh? Okey, untuk yang keempat, jawapan yang telah diberikan ialah faedah pemasangan pelindung soket dapat mengelakkan Irmi memetik suis soket. Siapa nak bagi cadangan jawapan? Okey, silakan sarannya. Siapakah pemasangan pelindung soket? Okey, kurang tepat. Siapa lagi nak bantu sarannya? Saya. Ya, silakan. Apakah faedah pemasangan pelindung soket itu? Okey, Akila kata hampir tepat. Okey, Nur Erina Damia nak cuba jawab. Bagi soalan untuk yang nombor 4 ni. Apakah cadangan jawapan Nur Erina Damia? Ada lagi tak yang lain-lain nak cuba jawab soalan nombor 4 ni? Nur Farah Sofia? Tak ada? Okey. Soalan untuk yang nombor 4 ni, Akila dah jawab tadi. Tapi kena betulkan sikit je lagi. Okey. Kita perlu betulkan dekat sini. Okey, Akila jawab tadi, apakah faedah pemasangan pelindung soket? Itu saja jawapan dia. Apakah faedah pemasangan pelindung soket? Okey, tulis jawapan dia. Okey, dah sudah?
Dah. Okey. Kita dah selesai untuk muka surat 52. Okey, kita dah selesai buatkan latihan muka surat 52 dan juga 51. Okey, sekarang ni ada masa lagi 30 minit. Okey, ada masa lagi 30 minit. Kamu perlu buat muka surat 50. Okey, muka surat 50. Sebab semalam kita dah belajar tapi tak sempat buat latihan. Okey. Semalam kita dah belajar perumpamaan ni semua. Kita dah belajar apa maksud ini, apa maksud ini, semua ini. Nampak? Okey? Okey, sekarang ni kamu perlu siapkan dan kita akan bincang jawapan dia ni pada hari Khamis pukul 7.40 pagi. Kelas kamu hari Khamis pukul 7.40 pagi. Awal kamu tengok jadual kamu. 7.40 pagi dah mula kelas BM. Ataupun nak start pukul 8. 7.40 ke pukul 8? Siapa kata pukul 7.40 angkat tangan? Siapa setuju pukul 8? Okey, pukul 8 Okey, semua janji pukul 8. Kalau kamu kata pukul 8, saya tahu pukul 8 mesti dah ada. Okey, jadi kamu bangun awal hari Khamis tu, mandi siap-siap, pukul 8 masuk kelas bahasa Melayu, kita bincang balik yang ini. Kita belum siap sempat buat lagi ni. Okey, pukul 8 hari Khamis kita bincang. Pastikan dah siap. Okey, saya akan tanya seorang demi seorang ni nanti. Ada berapa dia? 5 je ni. Saya akan tanya seorang demi seorang hari Khamis ni. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa semula pada hari Khamis. Kita akan jumpa semula pada hari Khamis. 20 Mei pukul 8. Pukul 8 ke 7.40? 8. Okey, saya tunggu tukar. Pukul 8 Okey. Pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi pastikan semua ada Jangan nanti pukul 8 baru nak mandi, pukul 8 baru nak bagi kucing makan. Okey. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, bye-bye. Bye.